Saya dah menceburkan diri dalam bidang pertanian, terutama yang fokus pada fertigasi ini dah masuk tahun ke-5. Secara khususnya di kawasan ni yang kita panggil Lembah Peladang, PPK Kuala Selangor ni dah tahun ke-4 saya di sini. Kerjaya sebelum ni saya bekerja di sektor swasta. Buat masa ini keluasan yang ada di sini secara keseluruhannya 2 ekar. Satu plot saya khususkan kepada tanaman rock melon dan satu plot lagi untuk tanaman timun batang biasa. Tanaman ini kita gunakan kaedah fertigasi. Kita sedia maklum sekarang ni kaedah fertigasi ini merupakan pilihan petani-petani pelapis lah, petani muda, disebabkan sistem ni tak memerlukan kawasan yang luas untuk kita bangunkan berbanding dengan kaedah tanaman secara konvensional. Kita boleh memaksimumkan penggunaan tanah untuk mendapatkan hasil yang terbaik lah. Secara ringkasnya, sistem fertigasi ini dia adalah gabungan daripada perkataan Inggeris lah, fertilizer and irrigation. So dia maksudnya pembajaan dan pengairan. Jadi sistem ni kita integrasikan pembajaan dan pengairan dalam masa yang sama. Kita banyak menggunakan bantuan mesin untuk memudahkan kerja kita berbanding secara pertanian secara konvensional. Jadi kita cuma sistem ni dia dari satu segi memerlukan kos permulaan yang agak tinggi, tapi kos penyelenggaraan yang rendah. Jadi kita perlukan sistem asas seperti tangki baja, pam air, piping untuk pengairan ke setiap polybag. Dan dalam setiap polybag kita menggunakan medium sabut halus. Secara umumnya inilah sistem fertigasi. Kita ada tangki air baja yang kita akan alirkan air baja terus ke dalam setiap polybag. Secara teorinya setiap pokok akan dapat amount air dan baja yang samalah. Pokok rock melon ni asalnya jenis menjala di bawah. Tapi sistem fertigasi ini kita ajar dia memanjat. Tujuannya untuk memaksimumkan bilangan pokok untuk setiap ekar lah. Jadi di setiap pangkal daun ni akan ada cabang. Biasanya nanti bunga jantan akan keluar dulu sebelum bunga betina. Bunga betina yang akan hasilkan buah. Dan kita sangat memerlukan bantuan daripada ejen pendebungaan seperti kelulut, lebah dan tebuan. Sebab kalau kurang, biasanya ada banyak bunga betina yang tak akan jadi buah. Biasanya sepokok kita akan pilih satu buah yang berpotensi untuk besar, kita akan tinggalkan satu biji. Satu biji buah memerlukan paling kurang 20 helai daun untuk membesar untuk dapatkan grade A lah. Rock melon ni biasanya dia secara puratanya mengambil masa 70 hari daripada semai sehingga harvest. Kalau contohnya 1 ekar, biasanya lah secara purata kita boleh masuk 4,000 polybag. Memang setiap pokok biasanya kita akan simpan 1 biji, purata 1,5 kilo untuk dapat 1,5 kilo ke atas untuk dapatkan grade A. Jadi kalau kita ambil purata 1,5 kilo kali 4,000 polybag, secara purata 6 tan lah. Biasa seminggu sebelum harvest, kita akan kontak farmer lagi sekali lah untuk confirmkan bila dia orang akan datang. Pasaran untuk rock melon memang sangat stabil. Salah satu sebab saya memutuskan untuk menanam rock melon sebab harga yang stabil dan harga dan pasaran yang stabil lah. Selama saya menanam rock melon, tak pernah harga turun sekalipun kecuali masa PKP yang lepas.
dugaan dan cabaran terhadap penyakit. Itu bergantung pada cuaca dan sebagainya lah. Sebab macam rock melon ni orang kata terma dia pokok yang manja. Sebab kos dia agak tinggi, memerlukan perhatian yang lebih. Kita perlukan jadual kawalan perosak yang konsisten. Faktor persekitaran sangat mempengaruhi, terutamanya cuaca. Kalau cuaca panas, kita akan berhadapan dengan masalah serangan serangga, dan bila cuaca hujan ni kita biasanya akan berhadapan dengan masalah kulat daun lah. Sebab terutamanya yang lalat putih, hama-hama, dia akan serang di kawasan pucuk. Dia akan injek virus dan kesannya lepas lebih kurang 5 hari ke seminggu kita akan nampak pucuk kekuningan ataupun kerenting, dan buah akan terjejas lah, sama ada pecah ataupun tak usah. Buah yang terbaik berdasarkan pengalaman saya lah, buah yang di bahagian tengah. Untuk sistem fertigasi ni kita perlukan tanah yang rata. Kita tak boleh tanah yang berbukit ataupun tanah yang tak rata. Especially kalau tanah tu tanah sendiri dan mungkin bersebelahan di rumah keluarga ataupun rumah sendiri, itu memang sangat membantu daripada segi kos lah. Secara umumnya kos permulaan secara purata lah untuk 1 ekar dah lebih kurang 40,000. Saya ada dapat bantuan barangan input daripada Jabatan Pertanian seperti baja, kawalan perosak organik dan mesin-mesin yang asas lah. Pekerja buat masa ni saya ada seorang, dengan saya 2 orang lah. Perkara yang paling penting yang saya rasa yang saya perlu tekankan dekat sini, sebelum kita nak mencuburi apa-apa bidang lah, bukan pertanian saja, pertama sekali ilmu. Pergi kursus, cari ilmu, lepas tu kita buat perbandingan. Buat research sikit lah. Paling penting pasaran, dekat mana kita nak pasarkan hasil kita. Supaya kita tak nak ada masalah bila hasil keluar kita tak tahu nak jual dekat mana. Apa-apa perniagaan pun ada risiko. Untung rugi tu memang ada. Sebab kita dah keluarkan modal. Jadi kalau ditakdirkan kita diuji dengan contohnya penyakit ataupun harga yang tak menentu, jadi kena prepare lah. Orang kata buffer untuk at least kita ada 6 bulan punya buffer untuk kita survive.